Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita sambung topik perbincangan 2.4 inersia. Lengkapkan pernyataan berikut mengenai inersia dengan mengisi tempat kosong. Nombor 1, inersia ialah kecenderungan sesebuah objek untuk mengekalkan keadaan pegun atau gerakan seragam dalam satu garis lurus. Nombor 2, sebiji bola diletakkan di dalam sebuah lori. Apabila lori itu mula bergerak dan memecut ke hadapan, seperti dalam rajah di atas, bola itu bergolek ke belakang. Ini adalah kerana bola ingin mengekalkan keadaan pegunnya semasa lori bergerak ke hadapan. B. Apabila lori itu berhenti dengan tiba-tiba seperti dalam rajah diberi, bola itu bergolek ke hadapan kerana ia ingin mengekalkan keadaannya, iaitu bergerak dengan satu halaju ke hadapan. Yang ketiga, hukum Newton pertama iaitu hukum inersia menyatakan bahawa suatu jasad akan terus berada dalam keadaan pegun atau bergerak dengan halaju malar dalam satu garis lurus jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. Jadi, daya luar itu ialah daya paduan bukan sifar jika terdapat lebih daripada satu daya luar bertindak pada objek itu. Nombor 4, daya diperlukan untuk mengubah halaju sesebuah objek, iaitu untuk memulakan gerakan objek dan untuk menyebabkan objek bergerak dengan lebih laju atau lebih perlahan atau mengubah arah gerakannya. Kita tengok beberapa contoh inersia. Nombor 5, keadaannya di mana sekeping duit shilling diletakkan atas cardboard dan cardboard itu diletakkan di atas gelas. Okey, inersia duit shilling mengekalkan keadaan pegunnya. Okey. Nombor 6, apabila sebuah bas yang pegun mula bergerak dengan memecut ke hadapan, penumpang bas terhumban ke belakang. Nombor 7, apabila sebuah bas yang bergerak berhenti dengan tiba-tiba, penumpang terhumban ke hadapan. Nombor 8, inersia budak lelaki itu mengekalkan gerakan ke hadapan walaupun basikalnya diberhentikan. Nombor 9, isi tempat kosong dalam rajah dan pernyataan berikut. A. Lebih sukar untuk menghayun baldi berisi pasir daripada keadaan pegun. B. Lebih sukar untuk menghentikan gerakan baldi berisi pasir dengan menggunakan tangan di titik terbawah ayunan. Dan C. Dalam dua situasi di atas, baldi yang berisi pasir iaitu dengan jisim yang lebih besar memberikan tentangan yang lebih besar terhadap usaha untuk mengubah keadaan asalnya, iaitu dari pegun ke gerakan atau sebaliknya. Dan yang ke-10, maka lebih besar jisim sesuatu objek, lebih besar tentangan terhadap perubahan, iaitu inersia bertambah apabila
jisim bertambah. Yang ke-11, inersia ni dia bukan suatu kuantiti fizik. Ia merupakan satu sifat jisim yang boleh digunakan untuk mengukur jisim. Okey, kita tengok seterusnya, lengkapkan pernyataan berikut mengenai kesan inersia dan cara mengurangkan kesan negatif inersia dengan mengisi tempat kosong. 12A. Berat badan ahli Gusti Sumo adalah berat untuk mengekalkan inersianya supaya lebih sukar ditumbangkan oleh pihak lawan. B. Apabila dikejar oleh seekor lembu, anda perlu berlari secara berliku-liku. Ataupun kalau murid-murid buat zigzag pun cikgu terima. Inersia besar lembu itu menyebabkan ianya sukar mengubah keadaan gerakan dan arahnya. Nombor 13. A. Tali pinggang mengikat pemandu dan penumpang pada kerusi dan mengelakkan mereka daripada terhumban ke hadapan apabila kereta berhenti secara tiba-tiba. B. Beg udara yang terpasang pada dashboard atau roda steering mengembang secara automatik apabila berlaku perlanggaran. Ini akan mencegah pemandu daripada menghentam dashboard ataupun roda steering. Dan C. Struktur besi dipasang di belakang ruang pemandu lori muatan berat untuk mencegah muatan yang berinisia besar mencederakan pemandu apabila lori tiba-tiba berhenti. D. Muatan lori tangki dibahagikan menjadi beberapa bahagian kecil untuk mengurangkan kesan inersia. Dan E. Muatan yang diangkut diikat secara ketat pada kenderaan untuk mencegah muatan daripada jatuh dari kenderaan atau terhumban ke hadapan apabila kenderaan bergerak atau berhenti secara tiba-tiba. Okey, kita teruskan 2.5. Lengkapkan tempat kosong untuk menerangkan kesan menghentikan objek yang bergerak. Nombor 1. Bola keluli P dan Q yang serupa masing-masing dilepaskan pada ketinggian 100 cm dan 50 cm untuk menghentam kepingan plastisin seperti ditunjukkan dalam rajah A. Manakala dalam rajah B, kedua-dua sfera keluli P dan sfera kayu R dilepaskan dari ketinggian 100 cm untuk menghentam kepingan plastisin. Okey, kita tengok P dan Q ialah sfera keluli yang serupa untuk A, manakala untuk B, P ialah sfera keluli, R ialah sfera kayu. A. P lebih laju apabila menghentam kepingan plastisin. B. Jisim P lebih besar. C. Kedalaman dan saiz rongga yang disebabkan oleh P adalah lebih dalam dan besar. D. Kesimpulannya ialah lebih besar jisim dan laju sebuah objek, lebih besar kesannya ataupun kedalaman dan saiz rongga yang dihasilkan. E. Momentum boleh ditarifkan sebagai hasil darab jisim, jasad dan hal lajunya ataupun dalam bentuk simbol P sama dengan mv, di mana m itu ialah jisim, v itu ialah hal laju.
Yang kedua, nyatakan prinsip keabadian momentum. Jumlah momentum dalam suatu sistem adalah malar jika tiada daya luar bertindak ke atas sistem itu. Okey, itu maksud prinsip keabadian momentum. Lengkapkan pernyataan berikut mengenai prinsip keabadian momentum dengan mengisi tempat kosong. Nombor 3. Pelanggaran antara dua jasad. Jumlah momentum objek sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum objek selepas pelanggaran. Nombor 4. Letupan. Momentum sebelum letupan adalah sifar. Jumlah momentum selepas letupan sama dengan sifar. Nombor 5. Pelanggaran kenyal. Jasad tidak bercantum selepas pelanggaran. Ataupun formulanya kita boleh tulis M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. Di mana U itu ialah halaju awal dan V itu ialah halaju akhir. Tenaga kinetik diabadikan. Nombor 6. Pelanggaran tidak kenyal. Jasad bercantum selepas pelanggaran. Formula atau rumusnya M1U1 tambah M2U2 sama dengan kurungan M1 tambah M2 darab dengan V. Tenaga kinetik tidak diabadikan. Nombor 7. Momentum dan jumlah tenaga diabadikan. Nombor 8. Raja-raja berikut menunjukkan struktur dan operasi roket dan enjin jet. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Aplikasi prinsip keabadian momentum. Roket dan enjin jet menggunakan prinsip yang sama, kecuali enjin jet menyedut udara dari atmosfera. Roket, kita tengok roket dulu. A. Roket membawa cecair hidrogen dan cecair oksigen. B. Campuran bahan api iaitu hidrogen dan oksigen dibakar dalam kebuk pembakaran. Dan kita tengok pula enjin jet. C. Udara dari atmosfera disedut ke dalam enjin dan dimampatkan oleh pemampat sebelum dipaksa memasuki kebuk pembakaran pada tekanan tinggi. Dan D. Dalam kebuk pembakaran, bahan api kerosin terbakar dengan udara termampat. Seterusnya E. Gas yang terbentuk dipancut keluar melalui muncung egzos pada halaju yang amat tinggi. F. Gas egzos yang dipancut keluar pada halaju tinggi ini menghasilkan momentum ke belakang. Dan mengikut prinsip keabadian momentum, kapal terbang mendapat momentum ke hadapan. Ini menyebabkan kapal terbang bergerak ke hadapan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Topik 2.6, 2.7 dan 2.8 cikgu akan bincang di next class. Sekian, terima kasih. Bye.